أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala boleh sama-sama kita dapat mari bersama pula dalam majlis ilmi kita demi untuk sama-sama kita mencarikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita menentukan hidup kita dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Bagi taat kepada Allah dan Rasul, sesungguhnya mereka itulah yang dapat kejayaan yang besar, yaitu di dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita masih lagi duk cara hadis yang kedua, keratan hadis yang kedua, duk cara tentang masalah al-iman, yang mana kita ngaji dah dulu. Al-iman, iman ni mana? At-tasdiqu bil qalb, kita benar dengan hati kita, wal iqraru bil lisan, dan kita lafaz dengan lidah, wal amalu bil arkan, dan kita beramal buat dengan anggota. Jadi iman kita nak sempurna tak sempurna, tengok tiga tu. Waktu iman kita ni dia ada buah dia, iaitu al-amal. Sama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, mulut kita tutup kata dan amalan kita gerak hidup, itu dikatakan al-iman. Baru yang tu hakikat dia. Yakin kita pada Allah, percaya kita pada Allah, maka tu amal. Allazina amanu wa amilus solihat. Amanu secara yakin, amanu secara berilmu, kau itu wa amilus solihat. Dalam hal itu juga kita kena beriman kepada satu benda gaib lagi, iaitu beriman kepada sekalian mereka. Malaikat satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala jadi, dan para malaikat itu la ya'sunallah. Beriman kepada sekalian mereka adalah wajib. Mereka adalah dijadikan dari cahaya, tidak lelaki dan tidak perempuan. Lagu mana pasal mana? Allah Alam. Selalu mereka ni taat kepada Allah, patuh menjalankan tugas yang telah ditentu oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Adalah banyak. Di antaranya Jibril, Mikail kita ngaji. 10 mereka kita duk ngaji, duk baca, duk ngapal. Jibril dah kerja dia, Mikail dah kerja dia. Jibril nyampai wahyu, terima wahyu daripada Allah, nyampai kepada
para rasul dan anbiya. Mikail you ngatur cara hujan. Israfil nanti tunggu siut sangkakala 2 kali. Israel nanti ambil nyawa. Muka rakit terus ngaji. Akhirnya Ridwan Zabani, Malik Ridwan Malik Zabani yang betul Raqib dan Atid. Semua tu ada tugas. Mereka ni la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Itu mereka. Jadi kalaulah kita betul-betul yakin ataupun percaya, berilmu kita dengan adanya malaikat, di situlah wik kita tu berasa sedap dalam buat amal. Tak ada sia-sia. Dalam Islam buat baik tak ada sia-sia habuk. Tak ada kata rugi, tak ada kata rugi masa dah. Kita jauh rugi masa lepas Isya buat apa? Tak ada rugi masa. Kita ada kecek jauh rugi masa sikit. Jauh rugi masa sikit buat halakah Quran lepas maghrib sampai Isya. Tak rugi masa. Tak boleh kata rugi masa. Sebab tu istilah dalam Islam ni, ijlis bina nu'min sa'ah. Duduk sekejap kita pakai main tambah email. Dia tak rugi. Kalau rugi masa tu, kalau duduk ikut duduk tak gue, duduk pala gue ke apa tu rugi masa. Sebab tu orang berimej sifat dia setelah mana dia semaya khusyuk. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sebab tu kita disuruh supaya jauh daripada golongan ataupun sifat yang merugikan masa hidup. Rugi masa mesti akan umur kita. Masa-masa tu umur kita. Kalau kita duduk sia-sia dia duduk habis dengan tak ada buat apa tu, jadi umur kita ke sia-sia. Sedangkan umur kita, mata kita, telinga kita, anggota segala anggota akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu malaikat ni sekarang kita sama. Raqibun Atid. Mati hari pertama kita di perkuburan, 2 malaikat turun, mereka tanya kita. Siapa dia Tuhanmu? Apakah agamamu? Siapa dia lelaki yang kutunjuk iaitu Rasulullah SAW? Bagaimana kita nak jawab kalau kita tak ada kede benar yang amal yang mengikut perintah Allah, amal yang turut sunnah Rasulullah, dan kita tak jejak langkah tu ajari Allah, ajari Islam, bagaimana kita nak jawab di hadapan malaikat muka nakir? Siapa dia jawab boleh? Berhak malaikat temu, berhak siapa bangkit kiamat. Bukan sekadar berhak saja tak, malaikat nak buka, Allah Taala nak buka winapok. Tepat dom tu luas 70 hasta kata-kata dia. 70 hasta. Dan dihiasi tempat duduk kita dalam kubur tu dengan cahaya hijau. Penuh. Nampak Ruben ataupun Raudhatul Jannah. Malaikat. Sebab tu kita kena yakin Raqibun Atid. Raqib Atid di tanah. Kita tak yakin situ waktu kita buat baik puasa malam. Nak sedekah puasa berat tangan tu. Nak buat tolong orang puasa susah hati tu. Situ dah dia puasa berat. Amalan baik, amalan soleh dia puasa berat kerana kita tak berapa yakin dengan catatan para mereka. Khususnya mereka Raqibun Atid bersama kita. Sebab tu kita kena ambil beriman kepada mereka. Nah, bahawasanya mereka itu bersama kita. Semua tu Allah Ta'ala bagi tugas. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'maru. Itu sifat mereka. Yaf'aluna ma yu'maru. Setelah mana kita yakin dengan adanya makhluk Allah Ta'ala yang sentiasa duk muraqabah, yang sentiasa duk cek, yang sentiasa duk sama kita ni, buat kita rasa sedap, buat kita rasa ada halawatu, kemanisan iman.
Kemanisan iman ni, nak cek mana kata kita ada kemanisan iman? Dalil, cuba kita cek tengok Quran. Bagi orang ada kemanisan iman ni, dia tak boleh tengok Quran, masa nak baca. Dia tak boleh duduk saja masa nak baca Quran. Itu ada kemanisan. Nak tahu mana kita ada kemanisan iman tentang masalah semaya kapit waktu. Ya nak mari kemanisan iman, ya mari ilmu dulu. Tahu tentang masalah kelebihan semaya kapit waktu. Apa kena semaya kapit waktu? Tak ada kita semaya fardu saja. Kapit waktu kita tengok kelebihan kapit waktu. Nabi kata kapit waktu ni untuk nak menampungkan solat semaya kita, kurang kita dalam semaya fardu. Kapit waktu pertama belum pada waktu zuhur, kita semaya 4 rakaat. Tujuan apa? Tujuan nak tariknya khusyuk kita masuk dalam semaya fardu. Ya beza nak orang duduk buat keluar lepas tu naik semaya, ya beza dengan orang duduk dalam sah, sudah semaya sunat duduk dalam sah, zikir baca Quran, boleh qomat bangun. Tak serupa dengan orang duduk buat keluar lepas tu naik semaya. Ya khusyuk tak serupa. Boleh beza. Sebab tu rawatib ni untuk nak jaga benda tu. Nampak? Orang panggil suasana pak kita tak hidup benda tu. Tak hidup. Kalau kita faham sunnah dah ni pun tak ada hidup mana. Bagaimana orang tak dengar sunnah langsung? Kau jauh lagi. Kau jauh, orang panggil jarak tu agak jauh. Sebab tu kita kena bina peribadi kita, kena tukar, kena ubah. Ambil suasana Rasulullah, mari tertebik dalam suasana hidup kita. Belum semaya hidup dan secara molek zikir dengan Allah Ta'ala supaya kita tarik khusyuk mari tu, boleh qomat, boleh bangun dalam sah, lepas tu takbir semaya, lepas ada tengok Allahu Akbar, jadi khusyuk yang ada. Tenir yang ada. Khusyuk mana tenir dalam semaya. Allahu Akbar. Cukup. Hak lain dia tak nak mari mana. Dalam semaya kita sudah zuhur sudah, Nabi semaya pula kapit waktu yang lepas zuhur 2 rakaat ataupun 4 rakaat semaya. Untuk nak tapung khusyuk bunuh dalam semaya tak ni. Mana kata semaya kita tak ada jadi gelong dah. Balik awal pun tapung, jaga tapung, balik sudah pun tapung. Jadi sempurna semua. Kalau kita balik awal pun tak jadi khusyuk, balik lepas pun tak tapung. Pada hal tu. Sedangkan Nabi SAW maksum lagi dosa dia daripada dosa. Nabi tidak ada benda salah, tapi Nabi tunjuk contoh dalam ibadat dia. Nah, buat seperti mana yang kita mengaji. Sebab tu ikhwan yang saya hormati semua, setelah mana kita yakin dengan rukun. Ya rukun ni, rukun iman ni, secara orang panggil untuk nak betul dalam kita tu. Nah, dia kemah hak ni tu, dia tubik hak iman. Dia kemah tapak ni dalam tu, dia tubik semaya khusyuk. Dia kemah tapak dalam ni tu, dia tubik puasa kerana Allah. Dia tubik haji kerana Allah. Dia tubik la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia kemah tak? Sebab ni tapak. Sebab tu 2 rukun ni satu benda yang kita kena faham sungguh-sungguh. Apabila faham sungguh, dia boleh gerak. Amalan yang hidup. Semua amalan hidup, wajib, sunnah, apa semua Nabi suruh, semua yang hidup. Benda apa saya tak ada Nabi tak suruh, dia tak pasal nak buat. Sebab tu remind kepada mereka untuk nak bagi kita hidup amalan kita. Berasa kata mereka tengok, mereka ada tengok. Sebab tu sifat ihsan yang kita ngaji belakang sikit lagi. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Sebab tu orang Islam ni cukup. Dia percaya pada Allah, dia percaya pada malaikat, dalam nak catatkan segala amalan dia ni cukup. Tapi tabiat manusia ni, tabiat manusia ataupun sunnatullah Allah Ta'ala buat manusia ni, kalau faham yakin dia dengan orang pesak tu tak ada, tak berasa yakin, sudah tentu dia tak gerak.
Supaya kita tengok kalau masjid. Cuba sebut kata orang nak main pesak. Soco nak main pesak masjid. Majlis nak pesak masjid. Hak tak ada ke apa, ia cedek ada habis. Buku ke apa? Fitrah manusia ni apabila ia yakin dengan orang pesak sana itu, dia apa siap itu fitrah manusia timur apa? Supaya sekolah. Sebut kata kid nak main pesak sekolah. Bukan hak akak lagi. Hak dalam kawasan. Nak main pesak, nak main tengok sekolah. Budak hari tu supaya orang khusus dah. Senyap, tak kacau apa. Hati orang pesak tu lah tengok. Oh, kalau tak ada orang, kita tengok penuh lah bilik. Ya, aku. Guru ni mari pagi. Kalau pukul 8 dia sama pukul 9.30, pukul 7.30 dia sekolah dah. Sebab kita nak pesak. Berisak pun sepatu juga. Sakar pun sepatu juga. Tapi kalau orang Islam yakin dengan pesak mereka, ada pula. Hijau dia lapu, hijau dia jalan mereka. Namanya ada manusia ni Allah Ta'ala buat dunia dia ada. You merokabah kita. You pesak kita. Raqibun atid. Kita tengok kita. Mu tengok hamba Muhammad mana tu bangun waktu malam. Doa ni aku. Dia minta apa? Aku nak bui. Mu tengok hamba sampai mana semaya kosong. Yang minta apa? Aku nak bui. Ihdinas siratal mustaqim. Oh, mu minta siratal mustaqim aku nak bui. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, hamba aku sore ni duk puji aku. Tuhan. Duk royak kita dalam semangat. Sebab tu kita yakin dengan mereka. Tak sia-sia. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita tu selalu anak ngaji jok anuban siapa pathom siapa matayom siapa cok. Matayom hok siapa cok. Dia teri siapa cok. Dia tu dia doktor apa semua siapa cok ngaji. Sekut dua kita duk bantu anak tu tak ada sia-sia. Fi sabilillah. Kita kalau nak bantu anak ngaji susah kan. Tapi kalau surai kereta surai pun tak ada susah. Kalau sebut anak nak ngaji susah. Cari duit betul kena bayar kopi ada berapa. Susah. Sebab sedekah itu adalah fi sabilillah. Itu adalah untuk bantu sedekah kita kepada anak kita dalam kita nak buka medan dia tu dari segi pemikiran dia belajar. Sebab tu orang Islam perlu kepada satu ekonomi yang baik dalam Islam. Kita tengok Turki lah ni, negara Turki boleh mengaji free kepada rakyat dia, jauh daripada anuban sampai cop dia rian free, bukan sim HP dah. Itu rian free sim HP. Nah, apa kabar? Kalau kalian kacau tu apa? Nama jalan agak tu agak. Nah gitu Turki, bui free ngaji dia ambil je daripada anuban sampai tu dia. Cik doktor lah. Ada nak mikir mana? Habis ngaji, boleh kerja. Kita ngaji je tabung ada apa. Nah, sebab tu kalau anak kita ngaji saja untuk nak kerja tu susah dah lah dia hari ni. Sebab tu kita doakan anak kita ngaji, cari tempat ngaji yang boleh bawa hidup dia selamat pada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Orang panggil bahasa saya kata ciwit sahaci. Ngaji berkenal diri untuk nak bawa kerja dia. Kita dah ni ngaji untuk boleh kerja. Diri ikut dia, semaya tak semaya ikut dia. Na'udzubillah misalnya. Nah, sebab tu dengan sebab kita yakin kepada malaikat Allah SWT, satu makhluk Allah Ta'ala yang dia ni taat kepada Allah Ta'ala semata-mata, tak ada orang panggil maksiat sikit pun dengan Allah SWT. Maka dia ni kerja betul-betul. Nah, dekat Israel nanti ambil nyawa sampai. Nah, hak Israel itu nanti tunggu siuk sangkakala saja. Semua jalan tugas. Semua jalan tugas dia. Tunai tugas, wajib pay dia ke apa, nanti tunggu. Adapun kita manusia ada salah, ada benar, ada betul, ada belok. Maka dalam hal belok tu lah kita jangan lupa istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
itu tak tinggal kita. Istighfar Allah Ta'ala sengaja, Allah Ta'ala sedia untuk nak ampun dosa kita, dan kita beristighfar Allah Ta'ala di atas kesalahan. Alhamdulillah hari ini saya buat satu kertas yang telah dibuat tubik oleh Atikan bagi majalah Furqan, Rais Jamiah Furqan. Tubik 15 kara dalam nak jadi seorang yang diri dia mutmainnah. Yang mula dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ni tak hidup kalau yakin kita dengan Allah Ta'ala sikit, yakin kita dengan Allah Ta'ala kuat. Kalau kita tak bimbing mereka, tak bimbing akhirat, kita tubik. Sebab tu didikan Nabi SAW dalam nak bawa orang yang seorang mutmainnah. Allah Ta'ala bayar dalam suratul Fajr. Nah, siapa tu yang sebut akhir ayat Udkhuli jannati. Orang nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang ni, Allah Ta'ala ajak dia, panggil dia, suruh dia kepada syurga. Sebab tu dalam ni apa? 15 sifat hayati jannati. 15 sifat yang hidup aku adalah syurga aku. Kita nak lagu mana hidup kita ni selaku syurga. Kita nampak kat Bina. Cuba tengok Batak rap tu, Batak mula-mula tulis saya kata. Dalam rangka menghayati minha ummatan wasata, menegakkan kesatuan ummatan wahidah menuju gelaran khair ummah demi menyebarkan rahmatan lil alamin. Kita nak hidup sebagai orang yang ummatan wasata ni demi apa? Nak orang tu satu umat. Nak menyatukan umat supaya kita digelarkan sebagai khair ummah. Apabila kita jadi khair ummah untuk sebar rahmat Allah pada semua manusia. Rahmatan lil alamin. Allah Ta'ala hatta Rasul lagi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam hatu tu kita ada ummatan wasata, kita kena bina peribadi kita di bawah 15 kara ni. Siapa dia pandai lagi pada tu lah. Tapi 15 kara ni sebagai satu pengukuran. Hak dia telah buat pada kita. Nah, kita dengan mudah-mudah. Tapi buat nak panggil amal tu susah. Jangan mudah ikhlas ibadah, ikhlas dalam ibadah. Mudah ikhlas. Tapi kita banyak ke buat tak ikhlas. Ikhlasul ibadah. Ikhlaskan ibadat, 25 syahadat, solat, siam, zakat, haji, khidmat dan sebagainya. Disudah dengan khidmat. Ya, kalau kita tak ikhlas pada Allah Ta'ala dalam amalan kita, letih lalu dah. Sebab tu orang buat kerja ikhlas dengan Tuhan tak ada letih. Dia tak ngepek. Kita berapa kali buat khidmat masyarakat ngepek. Tapi bagi orang ikhlas tak ada. Dia tak letih sebab orang apa Allah Ta'ala dia tengok dia, malaikat dia catat pahala dia tak letih. Letih dia habis. Sebab dia boleh gaji. Gaji dunia, gaji akhirat. Sebab tu orang penting kita ngaji dah. Innamal a'malu binniyat, ada dulu pentingnya kita kena ikhlas ibadah kita, kena ikhlas. Tak ada ikhlas, haba. Atau syukur Dawi, tak ada ikhlas amalan kita, haba. Jadi debu. Jadi debu. Sebab tu hanya kepada Allah, yakni tidak bergerak dalam semua urusan hidup selaku hamba Allah kecuali dengan Allah, kerana Allah, dan bertawakal hanya kepada Allah. Pasal Allah panggil billah, walillah, wa ala Allah. Billah, dengan Allah. Lillah, kerana Allah. Wa ala Allah, tawakal kepada Allah. Sebab tu orang Islam, orang beriman dengan Allah, wa iza azamta fatawakkal ala Allah. Apabila dia bersungguh, dia susun segala amalan dia, segala kerja dia, lepas itu wa tawakkal ala Allah.
Susun ni mana kita susun nak buat gapo, buat kerana Allah. Jaya tak jaya, pahala Allah Ta'ala beri. Kita buat gapo, kita tak ada duduk situ. Kalau tak duduk situ tu yang mari sifat mengaju, sifat malah, sifat lemah ni mari. Sebab tu kita kena ikhlas dalam segala ibadat kita. Yang kedua, ittiba'us sunnah. Ittiba' sunnah. Ikut sunnah Rasulullah menurut penerangan para ulama muktabarin. Kita kena kemas sini, ittiba' sunnah Rasulullah, turut sunnah. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa Nabi bawa mari ambil. Nabi tinggal, Nabi tak suruh tak buat. Jangan ambil. Mudah. Islam tak nak payah sikit apa. Pada zaman Nabi suruh, pakat ngaji. Nak tahu mana benda Nabi tak buat, pakat ngaji. Dia tak ada dalam rabuh Nabi, bukan. Perkacauan apa? Perkacauan nak berlawan dengan orang. Allah, rugi akhirat Islam. Nabi tak syafaat kita oleh Rasulullah. Nah, sebab tu kita ingat segala amalan kita selain pada kita ikhlas pada Allah, ittiba' sunnah Rasul. Cara hidup, jalan hidup, kecek Nabi, perkataan Nabi, ikrar Nabi, apa semua kita kena tunduk. Dengan perasaan yakin bahawa ikut sunnah Rasulullah SAW adalah mendapat cintaan Allah dan keampunan darinya. Bahawa kita buat sunnah pak wasat Tuhan saya kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. We bahasa berat pada sunnah, dan apabila buat sunnah dah bahasa mujur, bahasa sedap, bahasa puas hati. Boleh kata subhanallah 3 kali pas maya, bahasa puas hati. Boleh astagfirullah lepas salat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Bahasa sedap ni. Ni Nabi dia kata. Bahasa sedap. Boleh baca surah Kahfi hari Jumaat, malam Jumaat ataupun pagi Jumaat, asal hari Jumaat, boleh baca habis surah Kahfi. Allah, bahasa sedap sebab Nabi baca. Habis solat. Kita ada sedap baca lain lagi dah. Ni. Ambil hak Nabi bahasa puas hati. Apabila boleh buat amalan Nabi bahasa sedap. Tu. Bukan amalan sunnah je lepas tu tak buat, bukan. Bahasa puas hati dengan Nabi, boleh buat hak Nabi buat bahasa sedap tu. Allah, sunnah Nabi banyak, kita dah tinggal tak ada buat banyak lagi. Apa kita kacau buat Nabi tak buat. Na'udzubillah misalnya. Yang ketiga, husnul khuluq. Husnul khuluq. Elok perangai kita. Elok perangai, husnul khuluq. Akhlak kita penting benar. Orang Arab yang mari pak kita, satu ketika ada orang wayak. Orang wayak tu orang yang dipercayai. Soalnya guru orang Arab ni dia mengajar di Mo'ong. Dia mari di Mo'ong. Tiba-tiba siang hari tengah hari tu beradu makan nasi. Budak-budak pelajar, tapi ustaz, cikgu, guru apa, bawa dia beli nasi tempat Pak Wei selain dia jual. Tengok di segi akhlak. Dia seorang ni masuk cuma beli kedai bukan isi. Tanya kata, dia tahu tak? Dia tahu dah. Lepas tu dia sang nasi, telur, ikan goreng. Dia tahu dah kalau beli air, dia tak salah. Dia ambil nasi, main duduk makan, dia air ni. Orang kita, orang Islam, pak kita, pakat tengok corong. Sudah lah. Tak ada apa lah, ada tu orang tu, makan babi, makan apa. Ya kita ya wahai pasal tu, wahai pasal kata dulu, dengar tak tahu. Lalu tu dah ada lama-lama lagi bayar. Macam kedai tu. Kedai lain Islam banyak pun tak ada. Ya, tu buat teh nidah orang uzat pak mu tak masuk Islam. Buat teh hati fok mu lagu nidah. Aku tahu dah. Nak tahu kata fok mu tu rasa lagu ni tu sebab salah satu sebab orang bukan Islam pak mu tak sih pada Islam. Orang masuk Islam di Amerika kerana akhlak. Orang Islam, muamalah orang Islam. Dia mau nak kacau Amerika, nak kacau ke angkring ke mana, tuduh Islam sama mana pun dia tak ada tuduh. Sebab falling for you. Mu kata dia tak boleh. Nampak dia boleh, anak dia tak ada isap kat saya bu, anak dia ngaji profesor saja. Boy pergi tinah orang masuk Islam 10.
Tindak seorang di Jerman masuk Islam sampai 2-3 ribu. Kita tak boleh nampak apa malah tu. Nampak Malaysia gue. Nampak anjing kat tok. Akhlak kita. Sebab tu husnul khuluq. Nabi bina Islam di Mekah 13 tahun. Tak ada buku lain. Akhlak Nabi, cara muamalah dia dengan orang bukan Islam, dengan orang kafir Quraisy, akhirnya masuk Islam. Kalau tu Nabi nak mengajar sampai tu, nak tak mengajar banyak lagi, ayat tu berapa ayat? Pak ayat tu pasal pedih-pedih saja. Tapi dengan sebab muamalah Rasulullah, maka masuk Islam. Kita tak ada senap-senap musuh juga. Hidup besar ke datu, tapi atau dia dalam hati dia tu ajar. Pahaya telur. Telur. Panasi dia nak tengok, buyuk dia tengok kata hidup buah. Dah. Nak kata tasawur kita dengan dia tu tak sama. Sebab tu orang dididik Islam ni dia kena baca habis. Belum pada dia kata kena tak kena. Di segi bekoh ni apa banyak kalau kita tengok silsilah pendapat ulama di segi naji apa semua tu. Nak banyak kata akhlak ni penting. Innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlak. Aku diutuskan, innama bu'ithu li'utammima, untuk menyempurnakan akhlak. Bukan untuk nak sapu akhlak dia mulai dah, nak sempurna hak ada dah. Sebab orang buka semua bukan orang tak molek belaka, ya ada molek. Tempat tak molek Nabi tak apa. Hak orang kaya duk soleh orang tesak, bukan akhlak dia kena sama. Islam we siti seri pak sipit sebab pak supo. Ha tu Islam hari nak tak apa tu dah. Nah, Islam hari nak tak apa. Sebab tu kita dalam bergaul kita dengan orang lain pada kita ni, kita jangan anggap kata dia sebagai seteru. Dia tak molek mana kita beki. Kita tak molek mana kena terima beki. Duk situ sini. Sebab kita koyaklah dah. Sebagai kita dulu kata Wahabi. Kita koyaklah. Demo kata Wahabi pula demo kata. Tapi nak mikir saja. Demo tengok orang kata, kan orang kena kata. Demo orang juru mikir ni tengok orang juru kata, kan orang kena kata, mana boleh. Demo ukur sendiri. Kadang-kadang orang duk kata Wahabi kita tu pergi semaya duk tak kopi ya. Kita orang kena kata semaya cukup 5 waktu baca Quran sehari. Puasa alhamdulillah senang kami. Hari 3 hari baik. Alhamdulillah. Kita boleh selawat sakit, boleh berdoa, baca azkar pagi petang. Tapi dia mau dak pagi petang duk tak kopi ya. Pagi tu tak nak kata dia mau tak nak kata dia mau tak molek, tapi dah kata kita pergi pandang mikir. Senyap kan tu? Senyap kan tu? Tak ada apa. Di hari ini kita tak sedar tak tahu apa. Asal kita boleh bawa ajaran Allah SWT, jaga akhlak kita, insya-Allah satu hari waja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Kita yakin dengan kebenaran yang Allah Taala bawa mari untuk manusia ni. Allah Taala buat, Allah Taala tahu. Patut manusia ni tak nak keras siapa dia tak terima, kalau dia tahu benar-benar sungguh dia terima. Masya-Allah Taala. Sebab tu akhlak mulia ni penting kita kena jaga akhlak kita. Akhlak Rasulullah tak aja balang awet 13 tahun di Mekah tak balang awet. Duk memang Madinah pun Nabi tak balang awet. Sebab tu husnul khuluq ni penting. Yang keempat, salimul jism. Kita orang Islam, orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Taala, tubuh badan kita ni ya bukan duk super tular. Ya kau mau banyak, ya kau tak agak. Ini pasal dia dah. Nah, yang nak klik pada takruk asal dulu. Tak teh sampai budak, dah bangun gebah. Kita dah tua pun dah jadi bangun gebah gitu. Nak boleh bangun tu Allah dah. Cek habis pun lutut ni. Nak boleh bangun betul tu. Pegang lutut, pegang pinggan naik bau betul. Supaya zaman kita budak tak boleh bangun juga. Dinding apa? Gatung ke dinding, gatung ke kain, gatung ke apa? Supaya kita zaman lagi, dia umur naik 60, 70 kan tak boleh bangun. Bidah bangun banget tak boleh. Sebab tu nak jaga kesihatan.
Nabi yang umur 53 hijrah tak ada kena tu. Nampak bukit main-main Abu Bakar. Kesihatan Rasulullah. Jaga makan ni. Jaga kesihatan. Pakai makan semua Nabi. Kita kau tua, kau tak tergamuk. Kau tua, kau masa malam nak tubik dulu. Waktu dah duduk tidur, tak katil duduk tidur, tak lembek, tak apa, tak ada. Umur 30 langsung 4 tu, sudah lah. Kau ni biar lalu tu. Apa dah lagi kalau umur sampai pala 5 sampai pala ni. Gamuk dia putih, hampir jamuk yang putih, hampir tak ada apa, tak ada. Sebab tu, kita nak jaga kesihatan. Jaga kesihatan ni, satu ibadat. Makan minum nak jaga. Serta memenuhi keperluan rehat. Rehat kena boleh rehat. Kita umur kau banyak, kau rehat kena banyak. Kerja tu lama dah. Kerja lama dah kita. Rehat dengan ibadat pada Allah SWT. Maya bangun semaya malam. Kalau kisi je kat pagi tak sampai dah kelik lah. Naik pada orang agak ada kerja kita. Tak ada kerja lama dah. Punya nak cucu kerja ni. Ada cucu berapa kerja, nak paling tengok ke mopok dia lah. Dia pun boleh kerja lama, naik tak apa dah. Mopok dia letih tak malam. Tak cek Allah lagi. Kita itu. Sebab tu lepas subuh, pergi panjang sikit sampai boleh semaya dua. Sampai boleh semaya, dua rakaat. Nabi kata siapa dia semaya subuh 2 rakaat. Lepas tu dia duduk, tunggu baca kelas zikir apa sampai naik matahari, semaya 2 rakaat. Haji tamatan, haji umrah tamatan. 3 kali Nabi sebut. Pak kita tak perlu yang mana, tak gaduh di mata pergi hujan, duduk lama lah sikit. Tama-tama orang kerja pasal tak ada kena bubuk dengan masa, duduk lama sikit. Daripada dia beli ikan kena tu, nak pagi ni dia kena bubuk. Ada apa lah tu, bubuk ikan sudah bawa klip, saya sunat 2 rakaat, tak ada apa lah. Pentingnya jangan lupa. Jangan lupa benda tu. Sebab tu sihat penting. Sihat kita bukan nak berlawan dengan orang. Sihat kita bukan nak bergomong dengan orang. Gagah kita bukan nak badu dengan orang. Gagah kita nak buat ibadat pada Allah SWT. Sebab Tuhan kasih orang beriman yang kuat lebih banyak, lebih pada orang yang beriman, iaitu takwa. Al-mu'min qawi ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if. Dari segi buat ibadat kita pada Allah. Dia kuat ni buat ibadat saja. Sebab tu ibadat nak suruh pada orang muda-muda tu. Kau muda ni kuat. Maya ambil waktu semaya, tahajud, semaya, kau kuat, kau gagah. Dia tak agak lah. Dia tak agak. Kita kena salimul jism, nak kuat. Allah, kita tengok orang Arab kalau hidup Mekah tengok pokok Yamin kan. Ketika tujuh kau apa? Tiga apa yang kuat ni makan ni dia, makan ni. Makan ni tak ada dia ada sport kita. Orang Arab ni dia makan barang-barang pasal ada zat. Makan minyak zaitun, makan dia tak makan banyak. Tak ada makan benda-benda apa kita bahaya. Kita ni makan barang bahaya banyak. Nampak dia kata ulat kedah mulai hijau mulai ni. Tapi kalau tengok hakikat sebenarnya semua cocok ubat rata. Lari ke ikan, lari ke hiya, beli ikan lebih teruk ada hiya lagi. Lembu apa tu lebih kurang lah. Sebab tu hak mulai sekali kita menjaga kesihatan. Tapi pun dia makan kefir saja ada setahun makan kefir tak boleh juga. Bukan tak boleh dah. Kita ada kesihatan basah. Tubuh kita basah. Yang kelima, musahabatul Quran. Kena bersaing dengan Quran. Saing dengan Quran. Kita buat alaqah malam ni, minggu dia masuk ke malam, bulan ni apa semua tu. Nak kita lekat dengan saing kita yang sejati iaitu Al-Quran. Bukan saing sekadar dunia saja ada Quran saing kita, bukan akhirat esok dia boleh mai tolong kita. Dia boleh mai tolong kita. Musahabatul Quran. Dengar ngajak Quran mana pasal dua nak ngaji. Orang halaqah Quran pasal dua nak ambil masa tu untuk baca Quran. Yang halaqah Quran ni yang pentingnya kalau baca 50 ayat boleh habis. Hak baca, hak dengar, hak baca 2 ayat. Jadi boleh habis. Sama-sama orang hak gagak. Orang hak gagak ni boleh pala 2 orang tu. Okey gagak ada mana hak lekat tu. Baca lekat. Apa dia boleh baca tu? Dia boleh 2 orang. Pala kacau tu sah, pala huruf tu sah. Pak kita nak mau kacau. Payah sikit pun ada.
Sebab Quran ni setel je tak save kita jadi mudah, kacau jadi payah. Pak kita mudah ngaju dengan payah. Sebab tak payah ngaju dah. Supaya kalau makan pun ngaju, buku payah. Sebab tu guru lah ni tak boleh tahu dah pala kami tak makan dah, payah. Dulu maju nak kita tu makan pala kami, kalau tak ada pala kami tahu dia mudah. Nah, kita sebut tak payah ngaju dah. Ikut payah apa ngaju dah. Sama-sama Quran. Padahal Quran paling mudah sekali. Paling tak ada payah, tapi kita jadi payah. Bukan kita saja payah, jadi payah. Setel hidup, gelok kita hidup, godoh kita hidup, mengarut kita, aci berasa payah Quran. Selalu bersama dengan Al-Quran yang selaku cara hidup manusia pada setiap hari. Jadi wirdul Quran. Jadi satu amalan hari Quran. Makan ni hari. Yang keenam, musaqqaful aql, berilmu pengetahuan mengenai hidup dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Mana kita kena musaqqaful aql, akal kita kena amal, kena makan dia. Kena makan dia kepada akal. Kalau kita tak makan dia pada akal kita akan disaab oleh Allah SWT. Biar ilmu dia, biar main ngaji, biar main duduk dengar, biar main duduk baca Quran, biar main duduk dengar nasihat apa semua tu. Akal tu berhajat kepada ilmu. Akal kita ni orang panggil apa? Luar banyak. Tak berisi oleh ilmu-ilmu. Sebab tu kita cuba isi masuk. Boleh baca bahasa Melayu, baca bahasa Melayu. Ramai Quran apa semua. Kita kena musaqqaf. Jadi orang duk kecil harga apa? Kena boleh tahu. Dunia duk berlaku lagu mana lagi? Kena tahu. Berita-berita kena ambil. Berita tu pun kena kaji pula. Berita mari pada mana? Cek berita biar dia molek. Cek tengok sungguh tak sungguh. Lah ni pak kita tak ada air, tak ada bah. Kok mana ada bah lah ni, kena tahu. Pagi air tu naik. Hari ni naik pula air. Air laut naik. Masuk ke kapal. Pak kita tak ada bah. Dunia tu berlaku ke apa? Di Indonesia berlaku apa? No idea, kan. Suria lagu mana? Suria masuk bulan yang 7. Satu kampung Mogoya ni tak ada makan. Budak-budak mati ni jadi kaki hello habis. Ibu dia, pak dia mati, tulai rusuk ni tubik. Kami panggil nampak, boleh bila sesuatu. Tak ada makan, hisar, dia sikap makan ni. Nabi biasa berlaku kan 2 bulan lebih tak ada makan ni. Sikap makan ni. Dia sikap makan ni zalim. Perai tu zalim dah. Perai tak dapat lagi dah. Kita sikap makan ni pula. Nah. Ada sorak agung. Nah. Amerika nak cerca. Maya kata dunia tu nampak kezaliman yang berlaku ni. Buat mesyuarat untuk nak ukar masalah. Tak ada juga. Sebabnya cerita itu main. Hakikat sungguhnya tak ada tolong dah apa. Sekak di Suria. Berapa jaya lagu ni? Sekak di Yamen apa. Sebab tu kita perlu ajar anak-anak kita dalam masalah jimat cermat, dalam masalah bunuh atau yang terlalu bawah. Khususnya kita ingat pada saudara kita yang masih duk menepuhi kezaliman yang ditinah ataupun dibuat oleh pokok yang bukan Islam kepada umat Islam di Mongolia, di apa semua dan rumah apa semua ada kat nak duduk. Boleh duduk bola tak ada makan ni. Allah dahsyat. Kita tengok saudara kita di Palestin tu masuk ke Yahudi tu ada makan ni dia boleh kat mana boleh. Dia manusia boleh duduk pada tu tak mati. Dah habis. Nah, itu sebab kita kena mudah lah. Musaqqaf kita mudah.
ilmu gapo kita perlu ngaji, ilmu bahasa. Saya dengar ditipu nawarat mari banjai di Macam Nukro. Dia kata ASEAN nak mari, ASEAN mari tahun 58 kemarin tu, 58 tahun kemarin tu masuk waktu janjian ASEAN tu. Jadi negeri hok day dunia tu dia susun ambil. Saing dia yang sudah dosa di bakar tu, dia minta tanya sama dia, siapa dia habis ngaji di negeri Burma. Yang ni sudah tu berangkat besar lalu dah, hok bisik. Untuk mereka pernah masalah Pama ada dalam negeri Malaysia. Pama ada dalam negeri Malaysia ni hampir kat 7 juta. Kesikit 7 juta ni lebih pada separuh boleh kecek masa siang. Tapi orang kita tak ada kecek masa, boleh kecek masa baru. Sama tak ada. Siapa dia cuk negeri dia nak pergi kerja di sedar dekat tinggi untuk nak kepan tak ada. Siapa hari ni tak ada. Duk maju kok jadah baru kau ke mana tak ada. Kalau untuk nak ngaji kepan tak ada. Jadi sampai hari ni tak ada. Dia banyak masalah getah apa getah murah. Getah di hari ni Cina, orang yang beli getah banyak sekali dari dunia Cina. Raya sekali ada beli getah. Orang kita ni dia duk tengok dengan getah. Tak tahu kata orang duk curi pan getah di tanah. Cina tanah pak dia. Jerman pun tanah, ke mana tanah? Vietnam. Nah, Cina pergi sewa tanah getah. Hak paling kejut sekalinya di Afrika. Cina dia beli tanah getah. Lah ni getah tu ada pelik pak kita tak aku. Malah nak ke mana ada kita kena dah ayat kata tubat-tubat tu. Tanah lain. Ayat boleh. Itu nak kata kita kena wujud thaqaf. Apa dia berlaku? Semua lagi dekat jahat pertama tu. Undang-undang Rusia. Undang-undang Rusia buat tahun ni tu. Nah, taman baru ni tak ada negeri mana lagi buat. Mereka Jerman Jerman pun satu rak je buat pasang oksigen. Pakah keping. Nah, macam-macam dengan bangkit tu keping. Lepas tu naik Rata Menteri tu bukan mari pada letang, mari pada orang luar untuk sendiri kecil. Plek mari dah. Tak ada siapa dia negeri mana buat. Mereka negeri siap berani buat. Sebab nak kurangkan harta negeri. Dia kata kalau buat 2 bab tu habis roy-roy. Penting nak kata kita kena musaqqaf, kena widdah. Kalau kita kopi pun bisa-bisa ambil berita hak manfaat. Kadang-kadang kita macam baik kopi geduk dah. Ambil habis ikut dah berita lagi. Tepuk 5 baik. Kalau berita dalam live apa tu, pisah tengok berita hak nasab. Ya lagi teknologi tu lah. Kita dulu tak gambar kata manusia akhirat esok kecek dengan tangan. Tak gambar. Aku mana kecek dengan tangan? Kalau ni apa? Ada terasa sebab kecek tangan. Assalamualaikum. Dia bertanya dengan tangan. Kita jawab tangan. Canggih. Tak ada jawab dah dengan mulut Assalamualaikum. Musa tak ada lah ni pakai jawab tangan. Kecek dengan tangan. Kalau ada orang isyarat, orang kecek isyarat suku ni hak kita lu kecek hari-hari. Tak ada dah kecek dengan mulut. Kecek dengan gading. Tak ada. Sebab tu kita kena muthaqaful fikri dalam untuk nak menegakkan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Mengaji setiap bidang mana. Lah ni getah di Afrika tu orang Amerika yang kaji. Dia ambil pada satu jenis pokok kayu. Nah, dia tutan dengan getah tusu getah tu. Dan tusu banyak pada tusu getah lagi tu baik. Faham dia tu baik tu dia. Buah dia. Dia tu suruh ambil tusu tu. Dia kata jabe. Dia buat sepa dengan apa? Pagar apa tu buka letak tu. Jabe penuh. Lepas tu dia suruh lepas tu masuk susu tu. Boleh tutan tusu tak. Kita tak ada kaji, kita pula, kita apa, kita banyak tak ada kaji. Kita tak boleh kaji, tapi mereka yang kaji apa. Ikut gapo jadi
Pasal getah tu, dia pergi buat getah preru habis. Kita lah ni pun apa susah kalau nak pakai preru. Pakai buat sejadah dah, sejadah getah. Tambah mula tu kan. Tinggi kereta getah. Kereta tu jadi buat getah. Duklah buat apa pun, buat sendiri. Buat sendiri, beli sendiri. Tak ada nak takut guys, sebab orang lain ada lakon. Kemudian nak mana ada lakon. Sebab tu kita kena kena muthaqaful aqli. Yang ketujuh, kita kena muntazimul hayat. Kita kena ada susunan dalam hidup. Orang hidup ada susunan yang tak sama dengan orang hidup tak ada susunan. Ini kita kena yakin. Ada seorang ustaz Saudi, Dr. Syekh Dr. Aif Qarni. Dia kata kita kena ada susunan hidup, ada jadual hidup. Ada tarang ciwit kita. Bangun tidur ada apa? Dia kata satu, kena semaya cukup 5 waktu serta sunat rawatib. Kita kena tak lalu dah. Kata aku semaya fardu dan kena semaya sunat rawatib. Dia tak sama dengan orang tak letak. Letak lalu dah. Aku ni nak semaya cukup 5 waktu, celah-celah pun kena semaya sunat. Letak lalu dah. Yang kedua, baca Quran 2 safhah sehari. 2 muka sehari. Satu muka tu lebih kurang 400 huruf. Dalam 400 huruf cuba kun dengan 10 pahala. Banyak mana kita boleh. Tapi kalau kita tak ada tak, kadang-kadang lucu hari ni, sejuk tak ada baca, Selah tak ada baca, 5 ayat tak ada baca. Dia kena letak. Buat jadual mengikut kemampuan kita. Kita mampu setara mana, kita buat jadual. Dia tak sama dengan kita buat jadual. Aku nak baca azkar pagi petang. Kalau kita tak nawai tu situ, tak nawai jus situ, dia tak baca. Kalau kita tak aku lepas subuh aku nak baca azkar wicuk, dia habis. Lepas tu marilah siapa dia ajak lagu mana tu tak pergi. Baca. Aku tak pergi kerja, tak pergi motor kalau tak sudah azkar. Walau lepas tu boleh baca, tapi dia kata kalau kita tak ya tak lagi. Harap dia settle habis. Harap sungguh, settle harap sungguh. Dia tahu kata azkar ni boleh buat tepih dia. Dia harap sungguh. Kalau kita tak tawakal, kita tak menjadi molek, menjadi jadual, dia makan. Pagi petang. Dan petang ni aku sepah mayasan baca azkar sudah. Orang tina pun duduk dapur, kalau aku tak baca azkar tak sudah, ada tambah nana, tambah buat nasi lagi. Baca azkar sudah. Awak kita menontok, kalau tak dia pergi sungguh. Pagi petang. Puasa sebab tu juga. Aku ni setiap bulan hari putih 13, 14, 15 pun nak puasa. Cuba tak lagu tu. Ataupun kita tak mampu 3 hari tu. Senang aku nak puasa. Paling ni kena cedera sama. Tapi kalau tak ni tak puasa lah minggu ni. Senang tak puasa. Tahu itu. Apa-apa tu kubur kan tak tahu. Tak usah bila. Dia kena letak. Jadual hidup kita kena letak. Dapat besar. Dia tak sama dengan orang tak tahu. Nah, sebab tu kita tengok orang kerja banyak-banyak kan. Dia ada dinding dia papai kamnukan kerja dia. Masa ni di sini, masa ni di sini, masa ni di sini. Dia tak sama dengan orang kerja tinggi juga, tapi tak ada bataran. Kabar-kabar kerja penting lucu. Jadi kerja tak penting. Makan buluk sains nikah. Nu gizara orang sains sakit. Dia pergi makan buluk dulu. Tinggal sains sakit. Kita pergi tak ada betul. Tapi bayar tak pak ya aku minit tu be. Buku ni duduk sini, buku ni duduk sini, buku ni duduk sini. Sebab tu kita disuruh, kita diajar supaya kita ada jadual hidup. Jadual hidup. Nah, apabila tetap jadual ada, dia tak sudah dengan tulis saja, dia kena azar dan kena buat. Dia kena azar dan kena buat. Sebab tu muntazimul al-hayah tu penting. Muntazimul hayah. Kita kena ada nizam. Orang kita punah 7 nizam tu rabuk. Nah, ngaji pandai ngaji bijak tapi bijak tak ada rabuk. Ni dulu. Kita kena sang rabuk. Kan baik kita apa semua gak kita ada rabuk. Tu hewan tubuh kita ada rabuk. Makan masuk ke mulut, turun masuk dapur. Kisah tu baik. Allah Ta'ala buat rambut. Darah masuk dalam tubuh ada. Makin dia ada zat tu masuk tubuh ada untuk gigran baik anggota. Kerja kita pun kena ada rambut.
Kita tak kelek kerja dia. Ambil dia mulak hayal ada bulu, tubik mari tak ada bulu sampai tubik kata masuk dalam jabir, masuk dalam kotak pergi ke dah. Kita abang nak beri rapor lagu tu. Bangun pagi baca doa. Nah, sudah baca doa, bangun dia ambil semaya sunat 2 rakaat. Ya, terus semaya tahajud. Tunggu sampai subuh, subuh 2 rakaat, baca subuh. Lepas tu baca azkar, doa, baca Quran, semaya sunat duha. Nah, di kerja, baca sunat 2 rakaat belum zuhur. Maya zuhur, maya sunat, kelulah sikit. Sudah kelulah sikit, bangun, belum asar baca Quran 10 ayat, maya zuhur, maya asar, belum sunat, belum asar 2 rakaat atau 4 rakaat, maya asar, baca azkar, sudah azkar. Nah, di ambil lembu ataupun kerja, keluar apa semua. Tunggu maya ngorek. Ngorek. Kalau ada masa maya sunat, ada masa tak maya sunat, maya ngorek. Dah ada halaqah Quran, tunggu saya maya isya, sudah isya klik rumah, buat halaqah Quran, belum tidur, maya semaya, maya sunat, tidur, bangun. Ada. Cuk. Kalau tak jadual, tak jadual ya habis. Puasa hidup dah kopi tu, makan cawek, mari 2 orang, habis. Tak pagi lah, bang mari. Lembu tak ada bagi, 2 orang bang mari. Kalau ada lembu lah. Kalau ada lembu, bawa klik lembu, komak tak ada cuma, kalau mandi pula. Mandi pai rumah tidur tak agak. Ada isu. Jadi makan di sana. Sebab tu muntazimul hayat penting. Nah, yang terakhir malam ni iaitu sahihul bi'ah. Kita kena ada suasana baik. Tempat mengaji, tempat kerja, dalam rumah ada suasana malam. Dalam rumah kita ada suasana Islam. Nah, suasana Islam penting juga. Tengok orang Malaysia yang rumah dia, Masya Allah. Ada maktabah dia, ada bilik rakyat, ada apa. Kita tak ada bilik rakyat, tak ada maktabah, tak ada apa sekarang. Yang bergabung, kan. Ada gabung juga, Allah, susah. Ular-ular ni, pangan kita, pangan tikus. Nah, pangan tikus ni ada gabung selik juga. Selik, putus selik. Bucu, nak cari apa, cari bucu. Dia tikus yang baik-baik, tak bucu tu. Tak bucu tak bucu mari, kita belakang tu. Nah, ada dengan tepuk tu, ada dengan botol, ada belakang. Supaya kita ada nak jemput ke apa, sudah cari. Nah, aci buku kalau ada nak jemput alih. Nah, sebab tu kalau kita pasal tak ada lagu tu mana tak, biar nak cari balik sudah gabung. Sebab kita tak ada munazzam dan kita tak ada menjadi suasana sahihul bi'ah kita, bi'ah kita dalam rumah jadi bi'ah Islam, pak kerja jadi bi'ah Islam. Nah, we nampak gambar Islam. Nah, insya-Allah taala. Itu untuk kita nak bawa dan hidup kita supaya dia jawab apa? Wadkhuli jannati. Hidupku adalah syurga. Hidupku adalah syurga. Hayati jannati. Benar ni nak bawa kita hidup dalam supaya kita jadi seorang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Syurga. Tuhan lebih lagi kita baca lepas tu kita cek banyak kulitina kita cek tu. Kalau boleh ngapa, apa ni ngapa lima ni untuk ingat. Lepas tu kita baca lepas tu kita buat patibat, amal supaya kita dapat syurga Allah SWT. Apa dia boleh banyak pada tu ke? Ada tak boleh. Untuk malam ni soalan tu dulu, dan jika ada silap, ada salah tu aku lupa lihat astagfirullah fawdu amri ilallah inna Allah basirun bil ibad wa sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbuat stereo yang ni asing. Tak YouTube ya.
Kau dah betul ni tu kan. Itu pula